Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Ishak, memegang kad matrik D2019-1087343 dan dari kumpulan L. Pada hari ini, saya akan membentangkan tugasan pentaksiran akhir, iaitu matlamat SDG, tiada kemiskinan. Video ini mengandungi 3 bahagian iaitu matlamat SDG, 7 sasaran berdasarkan SDG untuk mengakhiri kemiskinan dan langkah yang dilakukan oleh kerajaan untuk membasmi kemiskinan bagi mencapai hasrat SDG. Matlamat SDG iaitu tiada kemiskinan. SDG merupakan sebuah program pembangunan berkelanjutan di mana di dalamnya terdapat 17 matlamat dan 169 sasaran yang diukur mengikut masa tertentu. SDG merupakan agenda pembangunan dunia yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan manusia dan pemeliharaan alam sekitar. SDG ini diwujudkan pada tanggal 21 Oktober 2015 bagi menggantikan MDG sebagai tujuan pembangunan bersama sehingga tahun 2030 yang diperkenalkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Seluruh dunia telah berjaya mengurangkan kadar kemiskinan tahun 1990 menjadi separuh menjelang tahun 2010. Mencapai matlamat pembangunan milenium pertama sasaran 5 tahun lebih awal dari jadual. Walaupun begitu, jumlahnya orang yang hidup dalam kemiskinan tetap tinggi sehingga merekodkan kira-kira 896 juta orang hidup dengan kurang daripada RM1.90 sehari. Masalah kemiskinan bukan hanya menjadi masalah bagi negara-negara miskin, malah turut melibatkan negara-negara membangun dan juga negara-negara kaya. Di seluruh negara OECD, rata-rata kadar kemiskinan yang ditentukan melalui peratusan orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan atau ditakrifkan sebagai separuh pendapatan isi rumah median adalah 11.5%. Amerika Syarikat menduduki tempat ke-30 daripada 34 negara OECD dengan kadar kemiskinan sebanyak 17.4%. Hal ini telah mengakibatkan rakyat yang miskin terdedah kepada bencana alam, konflik bersenjata, wabak, kejutan ekonomi, ketidakamanan makanan dan perubahan iklim. 7 sasaran berdasarkan SDG untuk mengakhiri kemiskinan. Yang pertamanya ialah kemiskinan luar biasa. Menjelang 2030, membasmi kemiskinan yang melampau bagi semua orang di mana-mana yang kini diukur sebagai orang yang hidup dengan kurang dari RM1.25 sehari. Keduanya ialah kurangkan kemiskinan dengan lepas 50%. Menjelang 2030, kerajaan menyasarkan ingin mengurangkan sekurang-kurangnya separuh peratusan lelaki, wanita dan anak-anak dari semua peringkat umur yang hidup dalam kemiskinan dalam semua dimensi mengikut definisi nasional. Yang ketiganya ialah melaksanakan sistem perlindungan sosial. Sistem ini merupakan langkah-langkah perlindungan sosial yang sesuai secara nasional untuk semua menjelang tahun 2030 bagi mencapai liputan yang cukup besar bagi orang miskin dan yang rentan. Yang keempatnya ialah hak kesaksamaan kepada pemilikan, perkhidmatan asas, teknologi dan sumber ekonomi. Yang kelima ialah membina ketinggalan terhadap bencana alam, sekitar, ekonomi dan sosial.
Menjelang tahun 2030, kerajaan berhasrat untuk membangunkan ketahanan kepada orang miskin yang berada dalam situasi terdedah dan mengurangkan pendedahan dan kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim yang berkaitan dengan iklim dan bencana ekonomi, sosial dan alam sekitar yang lain. Yang keenamnya ialah menggerakkan sumber untuk melaksanakan dasar untuk menghasilkan kemiskinan, dan yang terakhir ialah merangka dasar pro-poor dan sensitif jenis. Langkah membasmi kemiskinan yang telah dilakukan oleh kerajaan bagi mencapai hasrat SDG. Yang pertamanya ialah mewujudkan peluang pekerjaan untuk semua golongan rakyat yang menganggur. Hal ini boleh dilakukan dengan mempelbagaikan sektor perindustrian yang boleh menjana pendapatan yang lumayan kepada negara. Yang keduanya ialah kerajaan menggalakkan sektor perindustrian untuk menambah daya pengeluaran dan pendapatan. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi insentif yang lebih kepada pihak syarikat dan pekerja yang mengalami kerugian atau kurang maju dalam perniagaan. Seterusnya ialah memperbaiki taraf dan kualiti hidup rakyat melalui pelajaran, latihan kesihatan serta kemudahan infrastruktur yang lebih baik. Kerajaan juga boleh menyediakan pembinaan sekolah bagi memberi peluang pendidikan kepada mereka agar dapat menikmati akses pendidikan yang sama rata dengan kanak-kanak lain. Yang seterusnya ialah membasmi kemiskinan dengan mengurangkan jurang perbezaan pendapatan antara masyarakat yang tinggal di kawasan bandar dan luar bandar. Sekian daripada saya. Terima kasih.